Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Cik. Hari ini kami akan mempersembahkan tugasan 3 iaitu persembahan kumpulan. Kami dari kumpulan 3 dari kelas IMK. Sebelum kami membuatkan kumpulan, saya akan memperkenalkan adik kumpulan saya. Nama diberi Ibn Chawan. William Benjamin. Baik. Ini merupakan soalan tugasan. Tajuk pembintangan kami hari ini adalah perbandingan peranan dan pemikiran 4 tokoh bangsa. Apa? Yaitu Awang Salian, Asma Haji Umar, Nisafia Khalid dan Abdullah Hasan. Saya akan menjemput adik kumpulan saya yaitu William untuk membentangkan tentang Awang Salian. Sekarang saya akan membentangkan bahagian latar belakang untuk tokoh bangsa yaitu Awang Salian. Baik, nama penuh beliau ialah Profesor Datuk Dr. Awang bin Salian. Beliau dilahirkan pada 20 Oktober 1953 di Kampung Teluk Kelat iaitu di Johor. Baik, pada tahun 1972 beliau memperoleh ijazah sarjana muda persuratan dan diploma pendidikan dari UKM. Baik, pada 1984 pula beliau memperoleh sarjana sastra dalam bidang linguistik dan kemudian memperoleh ijazah Doktor Falsafah dalam bidang pendidikan bahasa dari Universiti Malayan. Baik, ini merupakan perjalanan kejayaannya. Beliau pernah berkhidmat sebagai pensyarah di UPM, UIM dan universiti yang lain. Dia juga pernah menjadi pengarah Jabatan Bahasa di Dewan Bahasa dan Pustaka dari tahun 1999 sehingga ke tahun 2004 serta Profesor Linguistik di UPM. Dan juga pernah memegang jabatan Ketua Pengarah di DPP dari tahun 2012 sehingga ke 2016 dan pengerusi Majlis Antarabangsa Melayu serta mewakili Malaysia dalam Makbid dan Master di mana penyertaan dia dalam peringkat antarabangsa. Baik, saya akan membentangkan bahagian peranan pula. Baik, Profesor Dr. Awang Salian beliau menegaskan bahawa institusi pengajian tinggi perlu memainkan peranan utama dalam mematangkan bahasa Melayu sebagai bahasa ibu. Menurut beliau, keutamaan terhadap penggunaan bahasa Inggris dalam usaha akademik di universiti telah menyebabkan usaha menaikkan pendapat bahasa Melayu di peringkat ilmu dan pengajian tinggi. Maksudnya, sekarang kita dapat lihat di peringkat pengajian tinggi, mereka mengutamakan bahasa Inggris sebagai bahasa akademik mereka dan mereka jarang menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi ke apa. Peranan kedua ialah beliau juga menegaskan bahawa KPT perlu menilai secara berkala pelaksanaan tindakan mematahkan bahasa Melayu sebagai bahasa ibu di IPA 2023 hingga ke tahun 2030 bagi memastikan kebesarannya. Dan juga menjelaskan bahawa Akta IPS mewajibkan 3 subjek ini ajar dalam bahasa Melayu iaitu bahasa Melayu sendiri, agama Islam ataupun pendidikan moral dan juga kenegaraan Malaysia dulu. Dan ini merupakan sumber yang saya kutip daripada Buletin TV3 pada tahun 2024. Ini peranan ketiga yang pula sebagai Ketua Pengarah DPP, Profesor Dr. Awang Salian yang berperanan penting dalam membuku dasar bahasa kebangsaan dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi dan bahasa ibu. Di bawah kepemimpinannya, DPP memperluaskan kerjasama melalui Makbid dan perubahan yang lain untuk mempromosikan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Keempat, beliau aktif dan menulis dan membentangkan berbagai makalah ilmiah berkaitan perancangan bahasa, sosiolinguistik dan pendidikan bahasa Melayu, termasuklah isu penggunaan bahasa dalam sastra, pendidikan serta kerjasama antarabangsa. Hasil penulisannya sering diterbitkan dalam jurnal DPP, Proceeding Seminar dan Majlis Indah serantau seperti Makbid. Baik, ini merupakan salah satu karya populer yang dihasilkan yaitu Asas Falsafah dan Pemikiran Melayu. Baik, buku ini mengupas konsep asas falsafah dan logika Melayu serta menerapkan falsafah
ketika dalam beberapa ranah termasuk Melayu termasuk pendidikan, bahasa dan sistem nilai. Baik, ini juga merupakan salah satu gaya populernya. Baik, sekarang kita balik kepada pemikiran beliau. Baik, pertama, tokoh bangsa ini yang berpendapat bahawa bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi, tetapi menjadi asas pembinaan tamadun Malaysia untuk jati diri, identiti kebangsaan dan perkembangan timur. Beliau menegaskan bahawa kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan perlu dipelihara agar terus menjadi tamak peradaban bangsa. Maksudnya, bahasa Melayu bukan saja alat komunikasi, tetapi yang bahasa Melayu itu dikembangkan menjadi bahasa ilmu di peringkat antarabangsa, di peringkat yang lebih tinggi. Baik, kedua yang ada menegaskan bahawa kedudukan bahasa Melayu akan terus lemah sekiranya fungsinya terhenti sebagai bahasa kebangsaan semata-mata tanpa perluasan peranan sebagai bahasa ilmu dalam bidang pendidikan dan pengajian tinggi. Dalam artikel yang berjudul Mentambahkan Bahasa Melayu di Universiti, dan menegaskan bahawa kecenderungan Institut Pengajian Tinggi menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama akademik telah menjejaskan kedudukan dan nilai bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Seperti yang saya sudah katakan, kalau kita asyik menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa akademik dan kita tidak mengerti ke bahasa Melayu, maka kedudukan bahasa Melayu akan pupuslah. Baik, pemikiran yang terakhir dan menegaskan bahawa bagi menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang unggul dan berwibawa, sistem yang perlu dibangunkan secara menyeluruh meliputi ejaan, sebutan, tanda bahasa dan sebagainya. Hanya sekali dia juga menegaskan bahawa usaha memartabatkan bahasa Melayu perlu dilaksanakan secara menyeluruh melalui 3 bidang, yaitu perancangan bahasa di peringkat dasar dan institusi, pelaksanaan dalam sistem pendidikan, serta pengungkapan melalui penyelidikan minat. Saya menjemput Sadari Suri untuk menggunakan bahagian tokoh bahasa seperti Asma Jumah. Baiklah, terima kasih atas penjemputan saudara Widya. Sekarang saya akan memberitahukan tentang latar belakang Asma Haji Umar. Nama original beliau adalah Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma Haji Umar. Beliau dilahirkan pada 5 Mac 1940 di Citra Kedah. Beliau merupakan wanita Melayu pertama yang mendapat ijazah PhD. Beliau melanjutkan pengajiannya di Universiti Indonesia dengan memperoleh ijazah sarjana muda dan sarjana sastra. Beliau merupakan pakar nahu bahasa Melayu dan tokoh terkenal dalam bidang perancangan bahasa. Bukan itu sahaja, beliau meneruskan pengajian berpendidikan yang lebih tinggi di Universiti London dan berjaya memperoleh ijazah kedokteran dalam bidang general linguistik. Seterusnya, dalam perjalanan berjaya tokoh tersebut, beliau memulakan berjaya akademik sebagai penolong pesyarat di Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya UN pada tahun 1963. Beliau juga menjadi pesyarat Jabatan yang sama pada tahun 1966. Kemudian, berjaya beliau di UN terus berkembang dengan dilantik sebagai profesor pada tahun 1972. Dan beliau juga memegang jawatan Profesor Linguistik Melayu di UN dari tahun 1976 hingga 2000. Bukan itu sahaja, beliau juga menjawat jawatan tinggi sebagai Timbalan Knight Chancellor penjawatan pada tahun 1983. Di antara peringkat antarabangsa, beliau banyak berkhidmat sebagai ahli akademik jemputan termasuk di Universiti Hawaii, Universiti Kyoto, Mahido University dan Northern Illinois University. Selain itu, beliau juga pernah berkhidmat sebagai dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik di UN. Selepas persalinan daripada UN, beliau juga menyumbang kepada Universiti Pendidikan Sultan Inggris
Beliau memegang jabatan Profesor Kursi Jaabah dan pengarah pengasas Institut Peradaban Melayu pada 21 sehingga 24. Seterusnya ialah peranan beliau dalam memertabatkan bahasa Melayu. Beliau menghasilkan banyak karya dalam bidang tata bahasa yang diiktirafkan sebagai rujukan standard dan terus berpengaruh dalam kalangan masyarakat. Beliau turut menyatakan bahawa bahasa Melayu mempunyai keupayaan untuk menjadi bahasa ilmu serta dipandang sebagai bahasa tinggi. Seterusnya, dalam kajian beliau tentang sejarah perkembangan bahasa, beliau menegaskan bahawa sejak zaman batu bersurat, bahasa Melayu telah menunjukkan potensi tersebut. Sejarah membuktikan bahawa bahasa Melayu pernah menjadi bahasa utama dalam urusan penulisan dan pentadbiran semasa zaman Kesultanan Melaka. Beliau menekankan fakta sejarah ini sebagai bukti kukuh bahawa bahasa Melayu telah terbukti mempunyai fungsi untuk menjadi sebagai bahasa pentaraf tinggi. Buku yang dikeluarkan ialah Nahwu Melayu Mutakhir 1980, Susu Galuh Bahasa Melayu 2007, Ensiklopedia Bahasa Melayu 2008 dan lain-lain. Beliau juga menerbitkan buku tentang perkembangan sejarah dan genealogi bahasa Melayu sebagai bahasa tuan. Beliau juga mengkaji dan mendokumentasikan struktur bahasa Melayu, dialek dan bahasa pribumi. Beliau juga berperanan penting dalam perancangan bahasa Melayu dan penyusunan dasar linguistik negara. Karya popular tokoh tersebut ialah Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu. Buku ini mengkaji interaksi antara bahasa Melayu dengan alam pemikiran masyarakat. Peneliti ini bukan hanya menjangkau perkembangannya dari dialek kampung kepada bentuk standard dalam masyarakat agraris dan nelayan, malahan meneroka peranan bahasa dalam membentuk sistem nilai, identiti serta aktiviti kebudayaan orang Melayu. Baiklah, seterusnya karya yang popular kedua ialah Malay in its Socio-Cultural Context. Baiklah, ini merupakan pemikiran utama Asma Haji Omar. Menurut Asma Haji Omar, 1993, pemantapan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu amat penting untuk memastikan bahasa tersebut betul relevan dan berkaitan saing di peringkat antara bangsa. Beliau juga menegaskan bahawa kepentingan bahasa Melayu sebagai wadah budaya Melayu yang berperanan memelihara identiti dan warisan bangsa. Bukan itu sahaja, beliau juga berpegangan bahawa bahasa Melayu perlu bersifat dinamik dan terbuka terhadap perubahan termasuk penerimaan pinjaman bahasa. Hal ini dikatakan demikian untuk memastikan kelangsungan serta relevannya dalam konteks moden. Beliau juga menganggap bahawa bahasa merupakan cermin budaya dan identiti bangsa. Seterusnya, beliau menekankan kepentingan kajian ilmiah terhadap struktur dan sejarah bahasa untuk memahami masyarakat. Dan saya mencoba sebagai video untuk menjelaskan di samping ini. Baiklah, sekarang saya akan memberikan tentang peranan di samping ini. Sebelum memberikan peranan di samping ini, saya akan memberikan tentang latar belakangnya. Beliau merupakan Profesor Emeritus Datuk Dr. Nisafia binti Haji Abdul Karim yang lahir pada 17 Disember 1999 yang merupakan bekas pensyarah di Universiti Malaya UNM. Nisafia Karim sebagai ahli bahasa, terutamanya dalam bidang tata bahasa Melayu, sosial linguistik dan pengajaran. Selain itu, dalam dunia Melayu, beliau dikenali sebagai tokoh rujukan dalam bidang bahasa Melayu. Beliau pernah dilantik oleh Kerajaan Brunei untuk menulis buku
konteks sekolah dengan serta oleh Republik Singapura sebagai perunding bagi perbezaan konteks di peringkat sekolah rendah dan menengah. Profesor Emeritus Dr. Dr. Safia binti Abdul Karim pernah memegang berbagai posisi pendaftaran di Universiti Malaya, termasuk sebagai Ketua Jabatan Timbalan Dekan serta Pengarah Akademi Pengajian Melayu. Selain itu, beliau juga pernah menjawab jawatan sebagai Timbalan Ketua Pengarah di Dewan Bahasa dan Pustaka. Selain itu, beliau juga pernah menjawab jawatan sebagai Timbalan Ketua Pengarah di Selain itu, saya akan menekankan tentang sumbangan dan kerjaya beliau. Beliau pernah menulis karya penting yaitu Standardisasi Tata Bahasa Melayu yang membincangkan struktur tata bahasa Melayu dan implikasi standardisasinya. Contoh tesis beliau adalah The Major Synthetic Structures of Bahasa Malaysia and Their Implications of the Standardization of the Language, PhD, yang sering dirujuk oleh kita. Selain itu, beliau juga menerbitkan buku rujukan tata bahasa. Bukan itu saja, beliau juga bekerjasama dengan tokoh lain untuk membentukkan tata bahasa Dewan Bahasa Melayu, edisi yang baru. Selain itu, buku ini diterbitkan untuk digunakan sebagai buku rujukan resmi bahasa Melayu di banyak institusi. Contohnya institusi pendidikan guru Universiti Malaya. Selain itu, beliau juga menulis kajian dan pengenalan sosio-linguistik. Selain itu, beliau turut mengulas aspek dialek, pengajaran bahasa dan perubahan bahasa dalam masyarakat Malaysia. Contohnya buku adalah buku bahasa ke arah penggunaan bahasa yang baik, betul dan indah. Baiklah, sekarang saya akan menceritakan tentang peranan di Safia Karim. Beliau merupakan karisma kepimpinan Profesor Emeritus Dato' Dr. Safia binti Abdul Karim turut menonjol dalam memperjuangkan hak serta peranan wanita. Beliau aktif terlibat dalam usaha merangka dasar wanita negara dan dasar wanita Islam negara yang bertujuan untuk memperkukuh kedudukan wanita di berbagai peringkat masyarakat. Komitmen keturusan beliau dalam mendesak pihak kerajaan supaya dapat memberi perhatian yang serius terhadap isu-isu wanita telah menjadi faktor utama kepada pertumbuhan Kementerian Pembangunan Wanita pada tahun 2001 yang dianggap antara sumbangan paling besar beliau kepada negara. Seterusnya, Di Safia Karim telah memberikan sumbangan yang amat besar terhadap kemajuan bahasa Melayu, khususnya dalam bidang linguistik yang menjadi kepakarannya. Bukan itu saja, beliau merupakan salah seorang pengasas Persatuan Linguistik Malaysia dan pernah menerajuinya sebagai presiden selama 18 tahun. Dalam usaha memperkasa peranan wanita, beliau memainkan peranan yang sangat penting dengan menumbuhkan dua pertubuhan, yaitu Pertubuhan Tindakan Wanita Islam Pertiwi serta Persatuan Siswaza Wanita Malaysia. Bukan itu saja, Profesor Emeritus Dr. Safia Karim terkenal dalam bidang bahasa. Sumbangan beliau sebagai pakar bahasa mendapat penglihatan meluas meliputi institusi dalam dan luar negara. Kementerian Pendidikan Singapura dan Kementerian Pendidikan Malaysia Darussalam turut pernah merujuk kepakarannya dalam urusan berkaitan bahasa. Dalam bidang pengajian wanita, beliau telah memainkan peranan yang sangat penting melalui berbagai sumbangan, khususnya dalam bentuk penerbitan akademik dan penyertaan berbagai persidangan. Beliau telah menghasilkan beberapa buku yang berkaitan dengan kajian wanita dan pada masa ini bertugas sebagai pensyarah camilan di program pengajian gender Universiti Malaya. Baiklah, saya akan beralih ke pemikiran di Safia Karim.
Pemikiran beliau menekankan bahawa penguasaan bahasa Melayu bukan sekadar sahaja alat komunikasi, tetapi juga lambang jati diri dan perpaduan bangsa. Dalam konteks sumbangan intinya, beliau menolak pandangan bahawa tata bahasa hanya untuk hafalan. Beliau menganggap bahasa sebagai satu sistem hidup yang berkembang bersama masyarakat. Beliau percaya bahawa penggunaan bahasa Melayu perlu diperdasarkan melalui pendidikan dan dasar kerajaan. Beliau juga memperjuangkan kedudukan wanita dan bahasa secara serentak. Bukan itu sahaja, Profesor Dr. Awang Salian mengatakan bahawa Kisafia Kari merupakan tokoh ilmuwan yang teguh, memperjuangkan bahasa Melayu dengan kepribadian dan kepimpinan yang unggul. Bukan hanya melalui karya penulisan dan pendidikan, tetapi turut terserah dalam kepimpinan organisasi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang bahasa. Baik, beliau melahirkan pada 20 Mac 1942 di Teluk Hitam, yaitu di Perak. Dan juga mendapat ijazah sarjana dan ijazah dari linguistik bahasa Melayu di Universiti Raya seperti mungkin di ada sedikit sama dengan Awan Salian. Beliau memperoleh PhD dalam linguistik di University of School, yaitu di luar negara. Baik, dan juga pernah berkhidmat sebagai pensyarah di USN, kemudian di UIAM dan Abdullah Hasan yang merupakan seorang sarjana linguistik yang banyak menulis buku tentang tata bahasa, komunikasi dan terjemahan, yaitu yang tolong untuk terjemah bahasa yang lain kepada bahasa Melayu. Dan juga memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan pendidikan di Indonesia. Dan juga merupakan Presiden Persatuan Penterjemah Malaysia dan ahli aktif Persatuan Linguistik Malaysia, dan juga menggerakkan bidang penterjemahan melalui persidangan dan latihan di tingkat antarabangsa. Baik, sekarang saya menjemput saudari Shirley untuk tentang peranan yang seterusnya. Baiklah, terima kasih atas kejutan saya William. Seterusnya, peranan adalah Hasan dalam memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan dan perdagangan. Beliau melihat ini sebagai cara untuk rakyat menjadi cerdik dan untuk memelihara jati diri bangsa melalui bahasa pribadi. Beliau juga menjadi pakar rujuk bagi berbagai institusi dan badan bahasa seperti Dewan Bahasa dan Kesempatan PBB dalam isu-isu pembangunan dan pembudayaan bahasa Melayu. Beliau juga menerbitkan sejumlah karya akademik dan esei yang digunakan sebagai rujukan dalam pengajaran dan pendidikan bahasa Melayu. Contohnya, peranan bahasa Melayu dalam pembangunan ekonomi Malaysia. Bagi sumbangan karya beliau adalah beliau menulis esei peranan bahasa Melayu dalam pembangunan ekonomi Malaysia. Karya beliau juga merangkumi bidang tata bahasa moden, bahasa ilmu dan perancangan bahasa. Beliau turut menghasilkan kajian dalam bidang keupayaan bahasa Melayu dalam bidang ekonomi. Seterusnya saya menjemput saudari Bibit untuk menjelaskan pemikiran tersebut. Baik, sekarang saya akan menceritakan tentang pemikiran Abdul Hasan. Beliau mengatakan bahawa bahasa ialah identiti bangsa dan sumber ilmu. Penguasaan bahasa menunjukkan kekuatan pemikiran dan budaya sesuatu bangsa. Beliau juga menganggap bahawa bahasa perlu dirancang dengan baik supaya mampu digunakan dalam bidang moden seperti sains dan teknologi. Terjemahan penting untuk menyebarkan ilmu untuk menumbuhkan kedudukan bahasa Melayu di dunia. Bahasa membentuk cara berpikir manusia, oleh itu kemahiran berbahasa membantu melahirkan masyarakat yang berilmu dan kreatif. Terima kasih kepada saudari Bibit. Sekarang saya akan menjelaskan bersama peranan keempat tokoh tersebut. Baik, pertama ialah tokoh linguistik dan akademik terkemuka. Baik, keempat tokoh ini merupakan sarjana bahasa Melayu yang terkenal dan berpengaruh dalam bidang linguistik, khususnya linguistik Melayu. Baik, mereka keempat ini merupakan tokoh bahasa Melayu.
Mereka masih banyak kayanya buku dan makalah yang menjadi rujukan utama dalam karya bahasa Melayu. Baik, seperti yang kita nampak, kalau kita buat ini kan, kita sering menggunakan rujukan keempat-empat tokoh tersebut dan sebagainya. Baik, kedua ialah permadabatan bahasa Melayu. Baik, mereka berperanan penting dalam beberapa buku menunjukkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Melayu dan bahasa ibu. Melalui pengajaran, penulisan dan dasar bahasa, mereka memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu yang betul dan berkualiti tinggi. Ketiga ialah penyelidikan ilmiah dalam bidang linguistik Melayu. Keempat tokoh tersebut banyak melakukan kajian dalam bidang tata bahasa, fonologi, morfologi, semantik dan sosio-linguistik bahasa Melayu. Hasil penyelidikan mereka membentuk dasar dan teori linguistik Melayu modern. Yang terakhir adalah pelibatan dalam institusi bahasa dan pendidikan. Mereka terlibat secara langsung dengan institusi penting seperti Dewan Bahasa dan Pustaka, Universiti Tempatan dan Badan Bahasa yang lain. Mereka juga berperan penting dalam merancang dan melaksanakan dasar-dasar bahasa serta menyusun bahan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Yang ini merupakan tambahan isi tambahan. Baik, yang terakhir yang kelima ialah penulis dan penyusun kaya rujukan utama. Contohnya Isa Perkari yang merupakan penyusun utama dalam tata bahasa Dewan. Awan Saria dan Abdullah Hasan juga masih teks dan panduan bahasa yang penting. Asma Haji Omar pula yang beliau menghasilkan banyak kaya linguistik yang menjadi asas pada teori bahasa modern. Baik, sekarang saya menjemput saudari Suri untuk menjelaskan bahagian perbezaan peranan beberapa tokoh bahasa tersebut. Baiklah, terima kasih atas penjelasan saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perbezaan peranan. Bagi tokoh Awas Sariban, dia memperjuangkan pemadapan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan dalam bangsa. Beliau juga menyumbang melalui penulisan karya seperti Satu Bahasa dan Dasar Bahasa Kebangsaan. Bagi tokoh Asma Haji Omar pula, beliau mengkaji dan mendokumentasikan Satu Bahasa Melayu, dialek dan bahasa pribumi. Beliau juga berperanan penting dalam perancangan bahasa Melayu dan penyusunan dasar linguistik negara. Bagi tokoh Nik Saiful pula, beliau menyumbang dalam bidang tata bahasa dan sosial linguistik. Beliau juga terlibat dalam penyelenggaraan buku rujukan utama seperti Tata Bahasa Dewan dan buku pengajaran bahasa Melayu. Bagi tokoh Abdullah Hasan pula, beliau mempelopori bidang perancangan bahasa dan penerjemahan ilmu dalam bahasa Melayu. Beliau juga berperanan untuk bahasa Melayu sebagai bahasa ibu dan pendidikan Indonesia. Baiklah, sekarang saya menjemput saudari Idil untuk menjelaskan persamaan pemikiran. Baiklah, sekarang saya akan memberitakan tentang persamaan pemikiran. Pertama, bahasa Melayu sebagai lambang dan pendiri bangsa. Mereka berpandangan bahawa bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi, tapi juga lambang identiti budaya dan maruah bangsa. Seterusnya, pemikiran ini menekankan bahawa kemajuan bangsa harus seiring dengan pemanfaatan bahasa sendiri. Kedua, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan pendidikan. Semua tokoh percaya bahawa bahasa Melayu harus berperanan sebagai bahasa ilmu modern yang mampu digunakan dalam bidang sains, teknologi dan pendidikan tinggi. Seterusnya, mereka menolak pandangan yang merendahkan kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa ekonomi. Seterusnya, keempat tokoh ini mengkaji tentang kepentingan, ketepatan dan keindahan bahasa. Mereka menekankan penggunaan bahasa yang romantikal, baku dan indah sesuai dengan fungsi resmi dan tulisan indah. Seterusnya, pemikiran ini jelas dalam karya seperti bahasa Dewan Ismail tadi dan buku tata bahasa serta panduan bahasa oleh Abdullah Hasan dan Awan Saria. Yang keempat adalah perancangan dan pembinaan bahasa secara ilmiah. Keempat tokoh menganggap bahawa pembinaan bahasa mesti berasaskan kajian linguistik yang sistematik dan bukan sekadar kalimat. Mereka terlibat dalam perancangan istilah, penyusunan tata bahasa dan penyelidikan terhadap struktur bahasa Melayu secara saintifik. Yang terakhir ialah bahasa sebagai alat
perpaduan dan kemajuan negara. Mereka berpendapat bahawa bahasa Melayu harus menjadi bahasa perpaduan nasional yang dapat menyatukan rakyat, berbagai kaum dan bangsa dan membentuk masyarakat yang adil. Baik, sekarang kita balik kepada perbezaan pemikiran utama Profesor Dr. Awang Sarian. Pemikiran utama dia ialah mematahkan pertambahan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ibu dan konteks negara dan antarabangsa. Maksudnya dia ialah beliau nak bahasa Melayu dikembangkan ke luar negara. Beliau juga menekankan sebagai dasar bahasa dan perancana bahasa, cara dasar pendidikan, pendameran dan komunikasi resmi harus berbasis bahasa Melayu dan bukannya utamakan bahasa Inggris. Awang Sarian dan juga melihat bahasa Melayu sebagai alat untuk menyatukan rakyat Malaysia, sebab rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai agama, budaya dan sebagainya. Ya, dia juga aktif dalam usaha mempromosikan bahasa Melayu dalam peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. Baik, seterusnya adalah perbezaan. Seterusnya adalah asma jawab. Pemikiran utama dia adalah dia nak bahasa sebagai sistem linguistik dan fenomena sosial budaya. Asma dia lebih bersifat ingat dan analitik yang lebih menekankan kajian struktur, dialek, sosio-linguistik dan sebagainya, dan juga meneliti bahasa dan konteks masyarakat dan budaya. Contohnya, dia lebih memperlihatkan bahasa Melayu sebagai alat untuk menggambarkan identiti dan interaksi, dan pemikiran dia lebih teori dan seni. Baiklah, seterusnya adalah Profesor Dr. Nisa Madu. Pemikiran utama beliau adalah pengembangan dan keindahan bahasa Melayu dari sudut keterbatasan dan keterbatasan. Beliau memberi rumput kepada kata bahasa deskriptif dan preskriptif, yaitu cara bahasa digunakan dan cara digunakan selanjutnya. Sebagai ketua urusan bahasa dewan, beliau juga meningkatkan keseragaman bahasa baku dalam urusan pendidikan. Pemikirannya lebih kepada penggunaan standar bahasa Melayu mudah supaya mudah digunakan sebagai bahasa resmi dan bahasa pendidikan. Baiklah, yang keempat yaitu Profesor Dr. Abdullah Hasan. Beliau menekankan pemikiran beliau menekankan bahasa sebagai alat komunikasi pesan dan pemikiran individu. Seterusnya, Abdullah Hasan banyak menulis tentang pengajaran bahasa linguistik terdepan dan komunikasi. Bukan itu saja, beliau menekankan bahawa penguasaan bahasa Melayu mesti melihatkan kemahiran berfikir dan berkomunikasi bukan sekadar pengetahuan dan bahasa. Terakhir ialah pemikirannya lebih praktikal dan pendidikan, menekankan peranan bahasa dalam pembangunan insan dan pembelajaran sepanjang hayat. Baik, ini merupakan rujukan yang kami cari untuk menghasilkan slide keterangan kami supaya lebih sahih dan autoriti. Baik, ini merupakan pantun yang kami sajak. Baik, yang ini merupakan bentuk sajak bentuk. Setiap akhir bukan penentu, tapi permulaan langkah yang baru. Semoga ilmu yang dikongsi memberi manfaat pada semua yang mendengar. Terima kasih, Ceritos.